Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umairah Nabihah binti Padli. Saya akan membentangkan mengenai garis idea penyelidikan kajian saya. Baik, tajuk kajian saya adalah pengaruh kekangan dan literasi pentaksiran berterusan terhadap pelaksanaannya oleh guru program vokasional menengah atas di Malaysia. Baik, yang pertama kita pergi kepada isu ataupun masalah kajian. Sistem pendidikan di Malaysia kini telah mengorak langkah untuk menjadi setaraf dengan sistem pendidikan negara membangun yang lain. Sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia telah melalui perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang berorientasikan pada ujian kepada pentaksiran berterusan menurut Said et al. 2022. Menurut Atondo et al. 2019, penilaian berterusan ialah satu bentuk pentaksiran pendidikan yang menilai kemajuan pelajar sepanjang kursus yang ditetapkan. Pentaksiran program vokasional menengah atas PVMA melibatkan pentaksiran dua komponen iaitu akademik dan juga vokasional menurut buku panduan pelaksanaan kurikulum program vokasional menengah atas 2015. Pentaksiran berterusan di bawah komponen vokasional melibatkan pentaksiran terhadap pelbagai projek dan aktiviti amali yang dijalankan. Manakala pentaksiran di bawah komponen akademik pula melibatkan peperiksaan mata pelajaran aliran kemahiran MPK dan mata pelajaran sijil pelajaran Malaysia. Menurut OKK dan Okudo 2022, kejayaan atau kegagalan mana-mana strategi atau teknik pentaksiran berterusan adalah bergantung kepada guru yang melaksanakan dasar tersebut kerana guru adalah pengelola aktiviti bilik darjah dan pelajar akan menurutnya. Menurut Sithole et al. 2021, guru tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan kerana mereka tidak arif tentang tugasan atau projek kurikulum. Selain itu, menurut Ibrahim et al. 2020, guru PVMA kebiasaannya mempraktikkan elemen pentaksiran pada akhir kerja amali di bengkel. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pentaksiran berterusan tersebut belum menepati aspek-aspek pentaksiran berterusan yang betul. Baik, yang akhir sekali di samping itu juga pelaksanaan pentaksiran di dalam kelas hendaklah mempunyai keperluan yang lengkap bagi melancarkan proses pentaksiran berlaku. Menurut Sithole et al. 2021, sumber adalah sangat tidak mencukupi untuk menjalankan pentaksiran yang sistematik di sekolah. Sumber yang dimaksudkan adalah dari segi kewangan bagi menyediakan keperluan yang lengkap untuk sesebuah pentaksiran berterusan berjalan dengan lancar. Oleh kerana keperluan dan sumber yang tidak mencukupi, pelajar diletakkan di dalam sebuah kelas yang mempunyai bilangan ahli yang ramai. Saiz kelas yang besar adalah salah satu masalah utama untuk melaksanakan penilaian berterusan dalam cara yang berkesan dan mencukupi menurut Asbot et al. 2021. Hal ini memberikan kesan kepada guru bagi mentaksir dan mengurus kelas dengan baik. Populasi murid dalam setiap kelas hendaklah optimum kepada saiz yang terurus menurut Samson dan Alda 2018. Tambahan pula pentaksiran berterusan melibatkan pentaksiran secara individu. Seterusnya, objektif kajian bagi kajian ini ada 4, iaitu yang pertama, mengenal pasti kekangan-kekangan dalam pelaksanaan pentaksiran berterusan yang dihadapi guru PVMA di Sekolah Menengah Malaysia. Yang kedua pula, mengukur tahap literasi pentaksiran berterusan bagi guru program vokasional menengah atas di Sekolah Menengah Malaysia. Yang ketiga, mengukur tahap pelaksanaan pentaksiran berterusan bagi guru PVMA di Sekolah Menengah Malaysia. Dan yang terakhir, mengukur pengaruh literasi dan kekangan terhadap pelaksanaan pentaksiran berterusan yang dihadapi guru program vokasional menengah atas di Sekolah Menengah Malaysia. Baik, seterusnya persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah kekangan-kekangan dalam pelaksanaan pentaksiran berterusan yang dihadapi guru PVMA di Sekolah Menengah Malaysia. Yang kedua, sejauh manakah tahap literasi pentaksiran berterusan bagi guru PVMA di Sekolah Menengah Malaysia. Yang ketiga, sejauh manakah tahap pelaksanaan pentaksiran berterusan bagi guru PVMA di Sekolah Menengah Malaysia. Dan akhir sekali, sejauh manakah pengaruh literasi dan kekangan lain terhadap pelaksanaan pentaksiran berterusan yang dihadapi oleh guru PVMA di Sekolah Menengah Malaysia. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk campuran bagi menjawab persoalan kajian yang telah dinyatakan. Menurut Alexander et al. 2018,
Penyelidikan kaedah campuran jelas sekali menggunakan dua atau lebih kaedah dalam satu projek penyelidikan ataupun program penyelidikan. Jadual 1 menunjukkan kaedah kajian yang akan dirancang. Bagi fasa 1, kaedah kualitatif melibatkan sorotan kajian dan temu bual akan dilaksanakan. Fasa 1 melibatkan mengenal pasti elemen-elemen pentadbiran berterusan, kekangan-kekangan dalam pelaksanaan pentadbiran dan elemen-elemen literasi pentadbiran berterusan. Manakala bagi fasa yang kedua pula melibatkan kaedah kuantitatif bagi mengukur tahap literasi pentadbiran berterusan, tahap pelaksanaan pentadbiran berterusan dan hubungan-hubungan kekangan-kekangan dan literasi dengan tahap pelaksanaan pentadbiran berterusan. Okay, ini adalah jadual 1 yang telah saya sediakan. Fasa 1 mengenai kualitatif dan juga fasa 2 mengenai kuantitatif. Baik, seterusnya populasi dan persampelan. Populasi bagi kajian ini dipilih dalam kalangan guru subjek PVMA di seluruh sekolah menengah di Malaysia. Guru tersebut hendaklah mempunyai pengalaman dalam mengajar subjek PVMA dan melakukan pentadbiran berterusan kepada pelajar di sekolah. Persampelan akan dibahagikan kepada dua fasa kajian iaitu fasa yang pertama kualitatif dan fasa yang kedua kuantitatif seperti ditunjukkan dalam jadual yang kedua. Baik, ini adalah jadual yang kedua yang mana kualitatif sampel adalah guru PVMA dan pakar pentadbiran. Bagi guru PVMA, teknik persampelan adalah menggunakan persampelan bertujuan. Sama juga dengan pakar pentadbiran, saya akan menggunakan persampelan bertujuan. Dan jumlah sampel adalah minimum 3 responden sehingga data menjadi tepu. Manakala bagi fasa kuantitatif pula, iaitu fasa yang kedua, sampel adalah guru PVMA dan teknik persampelan adalah persampelan strata yang mana mengikut jumlah sekolah menengah vokasional. Dan jumlah sampel akan berdasarkan jumlah guru yang akan dikenal pasti. Seterusnya bagi instrumen kajian pula, oleh kerana kajian ini menggunakan reka bentuk kajian campuran yang mana melibatkan dua kaedah kajian iaitu kuantitatif dan kualitatif, maka instrumen kajian yang digunakan pakai bagi kajian ini adalah soal selidik bagi kajian kuantitatif dan juga protokol temu bual bagi kajian kualitatif. Semua instrumen akan dibina sendiri berdasarkan sorotan kajian yang akan dijalankan. Instrumen-instrumen ini akan terlebih dahulu dinilai kesahan dan kebolehpercayaannya sebelum dilaksanakan kajian lapangan. Bagi analisis data pula, data kuantitatif dianalisis untuk mencari pola taburan atau hubungan yang menguatkan atau menolak hipotesis kajian. Dan data kuantitatif juga diperoleh daripada set soal sidik yang diedarkan kepada responden. Perlulah dianalisis dan menggunakan statistik kuantitatif seperti mean dan sisihan piawaian. Yang mana saya akan menggunakan Prescience SPSS edisi ke-28. Bagi data kualitatif pula, analisis data kualitatif adalah kaedah yang digunakan untuk menilai data dalam bentuk teks, image ataupun bunyi. Dan yang mana data ini dianalisis untuk mencari tema, pola atau hubungan yang menguatkan atau menyangkal hipotesis kajian. Dan saya akan menggunakan Prescient NVivo versi 12 bagi data kualitatif ini. Okey. Seterusnya mengenai jangkaan dapatan pula. Kajian ini menjangkakan agar memperoleh dapatan kajian yang merangkumi literasi guru tentang pentadbiran berterusan termasuklah konsep, prinsip dan teknik pentadbiran berterusan. Menurut Atukunda dan Maja 2022, apabila pensyarah kurang pengetahuan, standard penilaian amat terjejas. Hal ini kerana pensyarah masih mengamalkan gaya tradisional bagi mentaksir pelajar. Okey, yang kedua pula, kajian ini juga menjangkakan memperolehi dapatan mengenai panduan pengurusan pelaksanaan pentadbiran berterusan yang merangkumi cara mengatasi masalah dan cara untuk meningkatkan kefahaman guru mengenai pentadbiran berterusan. Panduan pentadbiran berterusan atau buku kerja pada setiap bidang kawasan kajian perlu disediakan dan panduan itu buku kerja harus merangkumi pelbagai jenis teknik penilaian yang relevan untuk dinilai kemahiran praktikal dan prestasi pelajar dalam bidang pengajian mereka menurut Walde 2016. Okey, bagi kesimpulan pula kajian ini menunjukkan bahawa kekangan dan literasi pentadbiran berterusan boleh mempengaruhi pelaksanaan oleh guru PVMA di Malaysia.
Kekangan yang dikenakan oleh sistem pentadsiran boleh menyebabkan guru kurang bersemangat untuk melaksanakan pentadsiran berterusan dan mengurangkan kualiti pentadsiran. Literasi pentadsiran yang rendah pula boleh menyebabkan guru kurang yakin dan kurang berkesan dalam melaksanakan pentadsiran berterusan. Oleh itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan literasi pentadsiran dan mengurangkan kekangan dalam sistem pentadsiran agar pelaksanaan pentadsiran berterusan oleh guru PVMA di Malaysia dapat dioptimumkan. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.